Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Iqmal Haziq bin Ridwan, PC 19108, ingin membentangkan dan rakan-rakan dari Kumpulan 8 ingin membentangkan tajuk yang diberikan kepada kami, iaitu kemurungan dan kesihatan mental di Malaysia. Okey, seperti kita tahu, kita sudah mengenali masalah kesihatan mental ni lah. Sama ada dia berlaku di sekeliling kita, di masyarakat ataupun di sekeliling keluarga kita lah. Okey, untuk definisi kemurungan. Kemurungan ni ialah jenis penyakit mental yang boleh dikategorikan sebagai gangguan perasaan yang menyebabkan sedih yang berpanjangan, keletihan, kurang bertenaga serta cepat marah dalam kehidupan harian anda. Okey, apabila anda mendapat penyakit ni, kehidupan harian anda akan terjejas kerana anda tidak mampu untuk menguruskan diri sendiri lagi. Okey. Kemurungan juga bukan sahaja memberi kesan kepada diri anda sahaja, malah ia juga boleh mempengaruhi hubungan anda dengan keluarga anda serta juga masyarakat yang ada di sekeliling anda. Dalam bidang perubatan, kemurungan ini juga dikenali sebagai depressive disorder atau kemurungan klinikal. Ia adalah penyakit sebenar dan bukan petanda kelemahan atau kekurangan seseorang pada karakternya. Okay. Anda juga perlu tahu bahawa kemurungan ini boleh dirawat dan kebanyakan pesakit boleh sembuh selepas mendapatkan rawatan yang secukupnya. Okey, bagi definisi kesihatan mental ni adalah situasi di mana seorang individu menyedari potensinya boleh berdaya tindak terhadap tekanan dalam kehidupan. Boleh bekerja dengan produktif dan menyumbang kepada masyarakat. Kesihatan mental juga adalah cara kita berfikir, merasa dan cara kita bertindak. Kedua, cara kita menghadapi masalah dan cara kita untuk mengatasinya. Dan ketiga, cara kita berinteraksi dengan kepada kawan saya yang lain. Silakan. Okey, seterusnya kita beralih kepada jenis-jenis kemurungan dan kesihatan mental. Kita boleh bahagikan kepada dua, iaitu jenis-jenis kemurungan. Jenis-jenis kemurungan yang pertama iaitu satu, kecelaruan kemurungan meja. Ia dikenali sebagai kemurungan utama atau kemurungan unipolar. Ia ditentukan jika pesakit mengalami 5 simptom yang berterusan selama 2 minggu atau lebih. Contoh simptom itu adalah perasaan sedih, kekosongan, tidak berguna, putus asa dan rasa bersalah. Kebanyakan kes ini boleh dirawat. Yang kedua, kemurungan tahan rawatan. Kadang-kadang mereka yang mengalami gangguan kemurungan tidak bertindak balas terhadap rawatan. Ia mungkin berlaku disebabkan oleh genetik atau persekitaran. Tetapi kemurungan jenis ini sukar dirawat. Jenis kemurungan yang ketiga ialah kecelaruan kemurungan berterusan. Mereka yang mengalami kemurungan ini dikenali sebagai dysthymia. Mempunyai mood suram, sedih atau kelam pada kebanyakan hari dan sekurang-kurangnya 2 simptom tambahan kemurungan yang berpanjangan selama 2 tahun atau lebih. Untuk didiagnosis atau mengenal pasti jenis kemurungan ini, anda mesti mempunyai 2 daripada yang berikut. Yang pertama adalah masalah tidur, terlalu banyak atau terlalu sedikit, tenaga yang rendah atau keletihan. Okay, sekarang kita beralih kepada jenis-jenis kesihatan mental. Jenis kesihatan mental yang pertama ialah gangguan tidur. Tanda-tanda anda mengalami masalah kesihatan gangguan tidur ialah dengan rasa mengantuk pada siang hari, sukar tidur pada waktu malam dan bangun yang tidak teratur. Ia boleh mengganggu corak pemikiran, emosi dan tingkah laku seseorang. Yang kedua adalah kecelaruan panik.
individu mengalami serangan, kebimbangan, rasa takut berpanjangan, serangan yang dirasai tidak dapat diramal kehadirannya secara mendadak dan melampau. Yang ketiga adalah kecelaruan stres selepas trauma. Perasaan, tekanan dan kebimbangan yang berpanjangan yang merupakan hasil reaksi terhadap peristiwa yang mengerikan dan melibatkan nyawa. Contohnya peristiwa kemalangan yang merenggut nyawa ahli keluarga atau individu yang rapat dengannya. Okay, seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Okey, tanda-tanda kemurungan dan kesertaan mental. Yang pertama ialah tidak bermaya dan hilang tempuran. Anda berasa tidak bertenaga, rasa lesu, rasa lembab dan kepenatan secara fizikal. Tangan dan kaki berasa berat dan tidak bermaya dan tugas-tugas kecil memenatkan atau mengambil masa yang agak lama untuk disiapkan. Yang kedua ialah putus harapan. Anda mungkin berputus harapan tentang kehidupan sekarang dan masa depan seperti anda tidak mampu berbuat apa-apa untuk mengubahnya. Yang ketiga ialah rasa gelisah dan panas baran. Anda berasa resah gelisah, tidak tentu arah dan selalu menaikkan tangan terhadap orang di sekeliling. Yang keempat ialah hilang minat dalam hobi. Anda mungkin hilang minat untuk melakukan suatu aktiviti walaupun aktiviti itu dahulunya adalah hobi anda. Yang kelima ialah habit tidur berubah dan berasa sakit tanpa sebab. Habit tidur anda berubah dengan ketara. Kebiasaannya orang berjaga di siang hari dan tidur di waktu malam. Tetapi anda tidur di waktu siang dan berjaga di waktu malam. Anda juga mengalami sakit tanpa sebab, contohnya seperti sakit belakang, otot dan sakit perut. Yang keenam ialah benci akan diri sendiri. Anda berasa diri tidak berguna dan bersalah atas kesilapan yang telah dilakukan. Yang ketujuh ialah peningkatan atau penurunan berat badan. Anda menyedari bahawa anda makan dengan banyak dan bertambah berat badan dengan ketara. Atau anda mungkin hilang selera makan dan turun berat badan dengan ketara. Yang terakhir ialah mula mencuba aktiviti berbahaya. Anda mula mencuba aktiviti berbahaya seperti merempit, berjudi dan penyalahgunaan dadah. Okey, saya bagi kepada kawan saya untuk terangkan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung dengan slide yang saya sertakan dekat sini iaitu artikel-artikel mengenai kemurungan dan kesihatan mental dekat Malaysia. So, kita boleh nampak dari sini yang kemurungan dengan kesihatan mental ni dia tak mempengaruhi macam setiap peringkat umum manusia daripada kecil sampailah besar. Daripada budak-budak lah. Lepas tu kemudian kesihatan mental ni dia dia mempengaruhi genetik. Laki ke perempuan tu dia akan alami benda yang sama. Contoh saya cakap yang melalui peringkat umur, budak-budak, faktor yang dia boleh jadi kemurungan ni mungkin dekat sekolah, dia kena buli. Satu lagi dekat rumah mungkin faktor daripada ibu bapa dia yang bercerai-berai ataupun sebagainya. Faktor yang kedua ialah perempuan seperti kita sudah maklum memang susah untuk kawal emosi. So faktor-faktor untuk mengalami kemurungan dan kesihatan mental tu amat tinggi lah untuk perempuan. Sebab perempuan ni faktor first mungkin dia putus cinta ataupun dia macam-macam lah masalah dengan suami, masalah dengan tempat kerja. Yang tu yang penyebab dia lah. Kalau untuk lelaki pun tinggi dia punya statistik dia untuk mengalami kemurungan dan kesihatan mental, iaitu lelaki satu sebab dia susah cari kerja ataupun dia kehilangan kerja, kena buang tempat kerja atau sebagainya. Kemudian masalah perbelanjaan dalam rumah tak cukup, isteri bising dan sebagainya, dan dia stres, itu yang menyebabkan dia jadi kemurungan. Okey, saya serahkan kepada kawan saya. Terima kasih.
Baik. Punca kemurungan dan kesihatan mental. Seperti yang sudah kawan saya maklum pada slide pertama, iaitu gangguan perasaan seseorang yang menyebabkan seseorang itu merasa sedih yang berpanjangan, keletihan dan ketiadaan tenaga, cepat marah serta hilang minat dalam aktiviti harian. Di samping itu, gangguan perasaan juga boleh berlarutan, bukan hanya berharian, mingguan, bulan, tapi bertahun-tahun. Kemurungan juga telah diberitahu mempunyai 3 bahagian peringkat, iaitu kanak-kanak, remaja dan juga dewasa. Kanak-kanak mungkin dibuli, pelajar di dalam remaja dan dewasa stres bekerja ataupun dengan pasangan masing-masing. Baik. Menurut kajian Thiers dan juga Gorenstein pada tahun 1995 dan 2005, statistik menunjukkan perempuan sebenarnya lebih tinggi mengalami masalah mental. Next slide. Baik. Punca masalah. Pertama sekali, baka keturunan. Baka keturunan ni, dia seperti salah silah. Di mana waktu jika ahli keluarga kita sebelum ni mengalami masalah mental, jadi kebarangkalian cucu cicit ataupun ahli keluarga mereka yang lain akan mendapat penyakit yang sama. Yang kedua, penyalahgunaan dadah dan ketagihan arak kerana ia sangat jelas boleh merosakkan akal minda dan juga menyebabkan ketagihan. Baik, ketiga, persekitaran. Persekitaran ni kebiasaannya merujuk kepada kanak-kanak dan juga orang dewasa. Sekiranya kanak-kanak mengalami tekanan sama ada dibuli ataupun dipukul oleh ibu bapa, mereka juga akan mengalami masalah mental yang sama. Dari segi orang dewasa, mungkin persekitaran ketika mereka bekerja ataupun mereka sering dibuli di tempat kerja. Yang keempat, baru melahirkan anak. Kebiasaan ini kepada perempuan, kerana mereka melahirkan anak, mereka kekurangan hormon seperti neurotransmitter serotonin dan juga neurofilament. Apa benda sebenarnya benda ni? Apa benda serotonin ni? Sebenarnya ialah hormon yang mencegah depression, di mana menyebabkan otak mereka seimbang. Jikalau kurangnya hormon ini, maka otak mereka tidak seimbang. Yang kelima, gangguan. Gangguan yang berpanjangan seperti dibuli boleh menyebabkan seseorang itu menjadi mental. Dan itu sangat jelas kepada kanak-kanak. Yang terakhir, fungsi thyroid hypothyroidism. Fungsi thyroid hypothyroidism ni sama saja seperti serotonin. Ia mencegah manusia daripada depression. Seterusnya. Baik, siapa yang berisiko? Siapa orang yang berisiko ni? Baik, orang yang berisiko ni kebiasaannya mengalami masalah rumah tangga, terutama pada orang dewasa dan pasangan yang berkahwin. Kedua, tekanan di tempat kerja seperti ditekan oleh ketua atau dibuli. Terakhir, masa penderaan seperti kanak-kanak, isteri atau suami. Suami juga boleh dibuli ya. Apa tu pencegahannya? Pencegahan ni ada 3 yang telah disertakan. Pertama, amalkan gaya hidup sihat supaya badan kita sihat, berpeluh dan berada dalam keadaan yang bagus. Kedua, menyertai aktiviti yang menggembirakan diri. Aktiviti menggembirakan diri sendiri, seperti contoh, seseorang itu suka bermain bola. So, takkan kita nak halang dia daripada main bola. Benda tu aktiviti yang boleh menyebabkan dia bahagia. So, kita bagi dia main bola. Dan terakhir sekali, bertenang dan berfikiran positif. Bertenang dan berfikiran positif ni, kalau daripada segi lelaki, mereka gemar menghisap rokok sebab mereka merasa ia dapat bertenang dan menyebabkan diorang berfikir positif. Sungguh pun demikian, merokok tidak sihat dan boleh menyebabkan baru otak. Seterusnya, salah faham tentang kemurungan. Ada 4 di situ.
Ia tidak boleh dirawat. Ia sesuatu benda yang memalukan. Seseorang itu mempunyai karakter yang lemah dan tidak perlu dirawat kerana orang-orang beranggapan ia boleh hilang dengan sendiri ataupun semula jadi. Itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada rakan saya seterusnya. Mai tak buka Mihul. Mai tak buka. Oh. Cara untuk mengatasi masalah kemurungan dan kesihatan mental. Pertama, amalkan perhubungan yang sihat. Luangkan masa dengan orang yang tercinta seperti isteri, anak-anak dan rakan sekerja dan kawan-kawan rapat. Sekiranya seseorang individu itu masih bujang, dia boleh juga amalkan perhubungan yang sihat dengan orang yang paling rapat, iaitu rakan-rakan sekerja ataupun keluarganya. Seterusnya, berfikir secara positif. Seseorang yang mengalami masalah kemurungan dan kesihatan mental ini perlu berfikir secara positif, iaitu positive thinker. Seterusnya, bersenam. Bersenam juga boleh melakukan senaman selama 30 minit setiap hari akan mempunyai impak yang bagus. Dan yang sangat bagus buat fizikal dan mental anda. Seterusnya, amalkan diet yang seimbang. Sekiranya kalau terlebih makan atau terkurang makan semasa seseorang itu kemurungan, ia pasti memberikan impak yang negatif kepada badan dan cara pemikiran kita. Dan seterusnya, tingkatkan penampilan anda. Mungkin masa kita tengah mengalami masalah kemurungan ni, kita tengah serabai ke apa semua, kita boleh tingkatkan penampilan kita seperti macam potong rambut, misai ke semua, supaya diri kita dalam keadaan kemas. Dan seterusnya, penyakit kemurungan ini boleh dirawat. Lebih 80% daripada pesakit dapat disembuhkan sepenuhnya dengan rawatan yang teratur dan intensif. Pertama, penggunaan ubat iaitu antidepresan. Pengambilan ubat ini boleh dilihat beberapa minggu pertama. Dan ubat ini perlu diambil secara konsisten selama 3 hingga 4 minggu. Dan ada sesetengah kes perlu ambil sampai ke 8 minggu. Seterusnya, terapi elektrokonvulsif iaitu ECT. Seterusnya, psikoterapi. Psikoterapi ini bermaksud minda bawah sedar, iaitu matlamat rawatan ini untuk membantu pesakit mewujudkan pengertian terhadap konflik-konflik bawah sedar. Psikoterapi ini juga perlu diberi temu janji sehingga 1 hingga 2 kali seminggu. Dan last iaitu kaunseling, yang sama juga dengan macam psikoterapi. Saya serahkan kepada kawan saya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan bagi kemurungan dan kesihatan mental ini ialah seperti yang kawan saya cakap tadi, ianya boleh dirawat dan tidak boleh disembuh dengan sendiri. Elakkan membuat suatu keputusan yang berisiko. Bertanya dan merujuk kepada doktor dan kaunseling. Ramai pakar bersetuju bahawa penyakit ini perlu dirujuk kepada doktor atau kaunseling. Dan seterusnya, banyakkan melakukan aktiviti terbuka macam yang diceritakan tadi, bermain bola, banyakkan aktiviti terbuka.
seperti beribadat, macam-macam lagi lah. Okey, seterusnya cara membantu pengidap penyakit kemurungan dan masalah mental. Maksudnya cara untuk kita bantu dia, first kali belajar tentang penyakit tersebut dan simptom-simptom dia. Okey ni, kita tidak seharusnya mengkritik dan memberikan gambaran bahawa penyakit tersebut adalah kesalahan mereka sendiri. Ini yang kita tidak boleh lakukan. Itulah. Seterusnya, sentiasa berada di samping pengidap penyakit tersebut dan memberikan sokongan dan menggalakkan mereka menyelia rutin harian seperti makan, senaman tidur. Kesimpulan ni, kita tidak boleh anggap bahawa penyakit tersebut seperti contoh kalau kita melihat mereka-mereka yang menghadapinya, kita lihat kita bersangka buruk, tak boleh. Itu sahaja daripada saya dan kumpulan saya daripada kumpulan 8. Sekian, terima kasih.